Kita akan teruskan yang kedua, Poisson distribution. Poisson ni dia mudah, dia cuma perlu ada mean je. Kalau dalam soalan tu sebut mean, maka besar kemungkinan itu adalah soalan Poisson. Okey. Jadi dari segi yang pertama tu kita lihat dari segi notation ya. Yang ini kita akan baca ini kita akan baca sebagai X distribute by Poisson with mean lambda. Ini dalam Poisson ni mean tu simbol dia adalah lambda. Okey, kemudian kalau katakan kita ada soalan probability X equals to satu nilai, maka kita boleh gunakan formula. Dengan syarat mesti ada sama dengan. Okay, sama dengan. Kita akan gunakan eksponen. Eksponen tu kena ingat baliklah yang kita belajar sebelum ni. Eksponen tu nilai dia 2.71828. 1828. Okey. Tapi dalam pengiraan kita tekan kalkulator je. Eksponen to the power of negative lambda. Kemudian multiply by lambda to the power of x. X tu rujuk kepada soalan. Okay, and then divide by x factorial. Mesti ada x factorial. Okay. Kemudian nilai x tu ingat ya, binomial dan Poisson ni adalah discrete. Jadi selepas 0 mesti 1. Selepas 1 mesti 2. Okay. Sama juga dengan binomial. Okay. Kemudian x ni number of occurrences. Kemudian lambda ni dia sama dengan mean, tapi mean tu dia ada syarat. Mean tu mesti dinyatakan dalam bentuk interval. Okay. Kalau yang biasa mean tu untuk semua. Tapi mean ni dia mesti bersama dia adalah interval. Nanti kita akan tengok contoh lah. Kemudian mean dalam Poisson, mean tu dia sama dengan variance. Sama. Mean sama dengan variance, sama dengan lambda. Okay, dia sama. Okey. Jadi kamu rujuk balik kamu punya table. Yang pertama sama macam binomial, dia mesti merujuk kepada nilai x more than or equals to r. Dia sama dengan binomial. Dia mesti baca greater than or equal. Okay. Kemudian yang Poisson ni dia mudah. Dia hanya refer pada lambda je. Kalau binomial dia kena ada dua. Dia kena ada n, kena ada p. Tapi kalau untuk Poisson ni dia hanya refer pada lambda je. Okay. Jadi contoh, katakan saya nak buat pengiraan. Okay, katakan pengiraan kita adalah soalan kita x distribute by Poisson with lambda 9.7. Ini bergantung pada soalan lah. Ini sebagai contoh je. Okay, katakan soalan yang pertama, saya nak mencari nilai probability x more than 14 contoh. Disebabkan dia ada simbol lebih besar dan sama dengan. Maka terus kita baca daripada table. Cari lambda 9.7, kemudian cari nilai R14. Ni R14. Tapi cari nilai di bawah lambda 9.7. So kita akan dapat nilai dia adalah nilai dia 0.1147. Yang ini cukup. Kamu jumpa tak di mana ni? Muka surat berapa ni? Cuba kamu cari lambda 9.7 dan cari nilai 14. Maksudnya mungkin Poisson ni ada banyak muka surat. Cari lambda dia. Lambda yang nilai dia 9.7. Okey. So dapat jawapan. Okey, kemudian katakan saya ubah soalan. Katakan saya nak mencari probability x more than 10. Nanti dalam table kita nak baca nilai berapa? Boleh tak kita baca nilai 10? Tak boleh kan? Dia mesti syarat dia more than or equals to berapa? 11. Boleh? Selepas 10 kalau saya senaraikan greater than 10 mesti 11. So daripada sini nanti kalau kita refer pada table, pastikan kita ambil nilai 11 bukan 10. 11 tapi di bawah 9.7 juga. So kita akan dapat nilai dia 0.3795. Okay. So dalam table pastikan dia mesti guna lebih besar dan sama dengan.
Okey tak? Jadi Poisson ni dia mudah. Dia hanya bergantung pada mean je. Tapi ingat, mean tu dia mesti ada syarat tambahan in interval. Dia mesti dalam bentuk interval. Okey? Okey, katakan kita dah beri Poisson X distribute by Poisson with lambda 3.5. Jadi kalau nak guna table, cari lambda 3.5. 3.5. Okey, by using Poisson formula. Okey, katakan untuk kat sini kita belajar guna formula lah. Dalam exam nanti tak dinyatakan guna kaedah apa. Formula ni dia lebih sesuai yang ada simbol equal. So kita ingatlah balik lah formula dia. Okey, kalau saya nak tulis balik formula dia, saya tulis balik. Probability X equals to K. So exponent to the power of negative lambda, lambda to the power of K, and then divided by K factorial. Ini formula dia. Jadi saya boleh ganti kat sini. So equals to exponent to the power of negative lambda 3.5. Kemudian ambil balik 3.5 to the power of K. K itu adalah 2. And then divided by 2 factorial. Okey, yang ini kamu guna kalkulator lah. Okey, sepatutnya kamu mesti dapat jawapan 0.1850. Dapat tak? Dapat tak? Jadi kalau nak guna kalkulator tu tekan shift lon. Kamu tekan shift lon, muncullah eksponen. Kemudian shift lon to the power of negative 3.5. Kemudian kamu turunkan, multiply by 3.5 square divided by 2 factorial. Mesti ada 2 factorial. Okey. Sepatutnya dapat dah. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, saya nak mencari probability X less than 2. Okey, disebabkan kita nak guna formula, maka kita perlu senaraikan. Sebab formula ni dia mesti guna sama dengan. Bermula daripada 0, kemudian kita akan teruskan X equals to 1. Sampai situ je. X equals to 2 tak payah. Sebab nilai dia less than 2. So setiap yang ni, kamu mesti guna formula. Sama macam tadi lah. E to the power of negative 3.5. 3.5 to the power of 0. Divided by 0 factorial. Kemudian teruskan lagi. Exponent to the power of negative 3.5. 3.5 to the power of 1. Divided by 1 factorial. Okay, nanti kamu kira lah ni. Patutnya mesti dapat 0.1359. Okey, kemudian soalan C pula. Soalan C ni kalau kita nak senaraikan nombor dia, bermula daripada 2, 3, 4, 5 sampailah infinity. Jadi kalau kita kekalkan soalan tu, memang tak sesuai. Tadi kita punya lambda kita adalah lambda kita 3.5. So kalau saya nak jawab soalan C ni, X more than or equals to 2. Nanti kalau kita nak senaraikan banyak ni, 2, 3, 4, 5 sampai infinity. Jadi lebih mudah, kita ambil lawan dia. 1 minus probability X greater than, opposite dia less than, equal, opposite dia not equal. Okay. So yang ini tadi, kita dah jawab masa kat soalan B ni. So kita salin je dah. 1 tolak 0.1359. So jawapan dia 0.8641. Okey. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, kalau kita senaraikan terlampau banyak sangat nombor, maka cuba kita ambil lawan dia. Dengan cara 1 tolak, tapi pastikan lebih besar, kena tukar lebih kecil. Termasuk juga equal. Kecuali lah kalau binomial X tukar kepada Y. Okey, yang ini kita akan gunakan table. Okey, yang ini kita akan gunakan table.
Yang paling penting sekarang ni kita ambil X distribute by Poisson with lambda mean 5.7. Okay. Untuk yang ni mudah je. Kamu guna table, kamu refer kepada nilai R sama dengan 3. R sama dengan 3. Kamu tengok muka surat berapa? Jadi lambda ni dia mudah. Kita cuma baca, cari 5.7 je. Muka surat berapa? 5.7 muka surat 13. Okay, muka surat 13, baca je R sama dengan 3. So jawapan dia 0.9232. Betul? Ni tak ada masalah ni. Terus kita ambil bacaan daripada table. Okay, selesai. Kemudian untuk yang B, ini saya dah tunjuk tadi. Dalam binomial, dalam table kita baca apa? Lebih besar dan sama dengan 4. Jadi dalam table, rujuk kepada lambda yang sama, 5.7, muka surat 13, cari bacaan 4. Jangan cari bacaan 3. 0.8200. Ini kalau saya nak tulis dalam bentuk 4 decimal places. Sama juga untuk soalan C ni. Probability X less than or equals to 3. Dalam table tak ada. Dalam table dia mesti baca more than. Jadi kita akan gunakan 1 minus probability. Kena tukar dulu. Ambil lawan dia. Jadi less than, opposite dia adalah greater than. Equal, opposite dia not equal. So hati-hati. Kemudian masih juga tak boleh guna table. Kita kena tukar kepada lebih besar dan sama dengan 4. So dalam table jangan baca 3. Kena baca 4. Nanti kamu ambillah 1 tolak dengan bacaan 4. Sepatutnya 0.1800. Okey, soalan D pula. Yang ni pun sama. Dalam table memang tak ada. So, kita akan tukar dengan cara 1 minus probability. Kalau less than, akan jadi more than. Not equal, opposite dia equal. Okay. So, yang ni terus guna table. Nanti kamu tolakkan nanti, kamu akan dapat 0.0768. Okey, untuk soalan E ni, kalau kita nak buat, kalau nak guna table boleh, tapi sesuai kita gunakan formula. Tapi kalau nak guna table, dia sama macam binomial. Kita ambil bacaan 3 dan jiran sebelah. Kamu akan dapatkan 2 bacaan, kemudian tolakkan. Okey. Yang ni nak guna formula boleh. Ataupun nak guna table, ambil 3, tolak 4. Jangan ambil bacaan 3 je. Okey, macam tu. Okey, untuk soalan F ni dia lain sebab dia ada kiri kanan. Dalam table dia tak baca kiri kanan. Okey. Jadi kalau dalam table ni kena hati-hati sebab dalam table ni dia akan baca probability X more than satu nilai. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak kira untuk yang F ni yang ada kiri kanan, kita mesti pastikan sebelah kiri ni mesti ada sama dengan ni, sebelah kiri ni. Pastikan hanya sebelah kiri saja yang ada sama dengan. Sebelah kanan tak payah. Ataupun mungkin kalau kita terlupa nanti tengok. Yang ada sama dengan ni untuk simbol lebih besar.
Kan kalau dalam table kan dia baca greater than. Jadi dekat sini kita bukan baca pada nombor. Kalau baca pada nombor less than. Kita baca daripada unknown ni. X more than or equals to 2. So yang lebih besar tu kita letak sama dengan. Selain daripada tu jangan ada sama dengan. Okey, kalau kita jumpa yang ni, maka terus kita akan ambil dua kiri tolak kanan. Maksud dia kalau kita nak baca pada table, saya akan buat probability x more than 2 subtract to probability x more than or equals to 5. Macam tu. So ingat Jadi yang kita lihat pada table tu yang sama dengan tu adalah simbol lebih besar. Maka kalau kita nampak x tu between, pastikan yang lebih besar tu mesti ada sama dengan. Sama dengan. Yang satu lagi tak payah. Baru kita boleh ambil kiri tolak kanan. Jangan keliru dengan sebelum ni kita belajar kumulatif. Katakan saya ada F3 sebelum ni kita belajar kumulatif. Kalau kumulatif dia menggunakan lebih kecil dan sama dengan. Kalau kumulatif. Maka kalau saya ada probability X, yang perlu ada sama dengan tu adalah yang lebih kecil. Katakan sini 5, sini 3. Maka yang ini dia lain. Yang ini kanan, yang ini kanan tolak kiri. Kamu jangan keliru dengan yang ini. Yang ini maksud dia F5 tolak F3. Okey. Yang ni saya ambil kanan tolak kiri sebab takrifan kumulatif dia mesti gunakan lebih kecil. So kanan tolak kiri. Yang ini saya kena ambil kiri dulu sebab takrifan table kita ni dia menggunakan simbol lebih besar. Jadi jangan ambil kanan tolak kiri, kena ambil kiri tolak kanan. Okey, jangan keliru dengan ini. Sebab table kita baca lebih besar, sedangkan kumulatif dia baca lebih kecil. Okey tak? Nanti kamu catat. Okey, nanti kamu guna calculator. Dapatkan dua bacaan ni, kemudian kamu tolak. So 0.3048. Betul tak? Dapat? Nanti kamu cek. Okey, kemudian soalan G pula. Okey, soalan G. Probability X. Ini yang asal Yang ni boleh tak saya ambil 2 tolak 5? Tak boleh sebab kita kena pastikan yang simbol lebih besar ni dia mesti ada sama dengan. Sekarang ni mana ada sama dengan? Maksud dia saya kena ubah ni. Saya kena ubah dulu. Sebelah kiri mesti ada sama dengan. Sebelah kanan tak perlu. Jadi nombor apa yang sesuai ni? Supaya maksud dia sama. Yang ni nombor ni bermula dengan apa? 3 Ni bermula dengan 3, 4 sampai 5. Jadi yang dekat sini saya nak letak nombor berapa ni? 2 ke 3? 3 Boleh tak ni? Kemudian yang ini saya nak letak 5 ke 6? Ataupun 4? Ya betul. Kita mesti guna 6 Sebab bila kita pilih nombor yang sesuai ni, kita senaraikan balik. Ini kalau saya senaraikan balik 3, 4, 5. Betul lah sama dengan ni. 3, 4, 5. Jadi walaupun kita ubah simbol dia sama dengan tu, pastikan maksud yang sama dengan soalan. Cuma kita nak pastikan sebelah kiri mesti ada sama dengan. Sebelah kanan tak payah. Okey? Bila kita dah dapat syarat ni, baru kita ambil bacaan. Terus kita ambil bacaan kiri tolak kanan. Jangan silap kiri tolak kanan. Utamakan yang lebih besar dulu. So probability x more than or equals to 3 subtract to probability x more than or equals to 6.
sama dengan, ini kamu guna kalkulator ini 0.4182. Okey. So untuk soalan F dan G ni kena hati-hatilah. Ini pun sama juga, saya perlu ubah juga. Pastikan sebelah kiri sama dengan dah okey dah. Cuma yang sebelah kanan ni tak ikut syarat. Okey, ini dah okey. Sebelah kanan ni syarat dia jangan ada sama dengan. Jadi nombor apa yang sesuai? Nak ambil 5 ke 6? Ataupun 4? Ambil berapa? 6. Yes. Bila saya senaraikan balik, maksimum adalah 5. So, sama. Bila dah cukup syarat, baru kita baca dalam table. Kiri tolak kanan. So, table baca. Mungkin nanti, kamu akan baca terbalik. Bila kamu baca terbalik, kamu akan dapat nilai negatif. Maknanya salah kira tu. Okay. Kadang-kadang mungkin tersilap. Kamu keliru dengan kumulatif. Ambil kanan tolak kiri. Nanti kamu tolak, nanti jawapan dia negatif. Dalam kebarangkalian tak ada negatif. Okey, nanti kamu kira ni 4726 sepatutnya. 4726. Okey, dalam bentuk ayat ni kena hati-hati ya. Biasanya dalam exam nanti, soalan nanti dia mesti nyatakan ini adalah Poisson distribution. Kalau binomial tak dinyatakan dalam soalan. So dalam binomial nanti pastikan mesti ada N, mesti ada P. Tapi kalau Poisson, biasanya soalan exam dinyatakan Poisson distribution. Kalau tak dinyatakan, kita kena lihat adakah soalan tu hanya sebut mean je. Kalau kita lihat soalan ini hanya sebut mean je. Mean. Tapi ingat ya, lambda ni, Poisson ni, dia kalau ada mean tu, dia mesti ada syarat tambahan dia. Dia mesti mean untuk apa? Untuk every 5 minute. Maksudnya lambda kita adalah 8. Panggilan kita 8. Maksud dia, ni kalau kamu nak tulis ni, lambda. Dalam Poisson ni, mean tu adalah lambda. Bacaan dia 8. Tetapi kamu kena buat in bracket. Every 5 minutes. Sebab nanti, soalan nanti, dia akan ubah lambda ni. Asalnya lambda tu 8. Tapi tak semua soalan kita akan gunakan lambda 8. Dia mesti bersama dengan interval dia. Kalau katakan soalan ubah, katakan saya ubah soalan ni. Soalan mungkin ubah daripada 5, dia nak 10 minit pula. Dia punya interval dia 10 minit. Maka lambda tu jangan baca 8. Dia dah baca 16. Ikut soalan. Okay? Jadi dia bagi sekali je lambda tu 8 tapi untuk 5 minit. Jadi kalau soalan tu ubah kepada 10 minit, maka dia dah jadi 2 kali ganda. Maka lambda nanti kamu kena ubah kepada 16. Ataupun nanti mungkin dia akan bincang dalam masa 2.5 minit. Maka lambda tu jangan baca 8, kena baca 4. Okay? So dalam Poisson ni kena jaga dia punya interval dia. Sebab nanti dalam exam nanti dia ubah dia punya interval. Bila ubah interval, maka lambda tu akan berubah. Okey tak? Okey, kemudian yang ini kita akan gunakan syarat kalau no calls, maksud dia merujuk kepada equal to 0. Okey, yang ini pilihlah. Okey, untuk soalan ni daripada A sampailah C. Dia tak ada nyatakan minit yang keberapa. Dalam interval yang berapa. Okey, kalau tak ada maknanya kita akan gunakan lambda tu sentiasa 8. So kita gunalah formula exponent to the power of negative lambda. Lambda to the power of 0 divided by 0 factorial. Ni kalau terlupa formula saya tulis kat sini. Exponent to the power of negative. Jangan lupa mesti ada negative. Kemudian lambda to the power of k and then divided by k factorial. Ini formula ini diberi dalam exam. Okey, nanti kamu kira lah ni berapa sepatutnya.
Kalau kita nampak 0 ni, ini 1. Ini pun 1. Jadi guna kalkulator je. Exponent, tekan shift lon, masukkan negatif 8. Terus dapat nilai 0.0003. Okey tak? So macam itulah. Tapi kalau kamu nak guna table, boleh. Kamu cari lambda 8. Cari lambda 8. Tapi nanti, ini katakan saya tunjukkan kalau guna table. Nanti dalam exam nanti, kamu pilih, kamu nak guna table ke ataupun nak guna formula. Tapi ambil bacaan, nilai 0, tapi subtract tu nilai sebelah kanan. Nanti jawapan dia akan sama. Boleh, tapi cari lambda 8. Kalau katakan dalam table tu tak ada lambda 8, pastilah guna formula. Tak ada cara lain. Sepatutnya jawapan dia hampir sama. Okey? Kita dah pukul berapa ni? Kita pukul apa dah? Oh, yes. Okey, kemudian kita teruskan. Lambda yang sama. So, saya ambil lambda sama dengan 8. Okey, untuk B pula. Kita ambil probability X equals to 5. Ini pun sama lah ni. Nak guna formula boleh. Negative 5. Sorry. Bukan negative 5. Exponent to the power of negative lambda 8. 8 kuasa 5 divide by 5 factorial. Sepatutnya dapatlah 0.0916. Ataupun kalau nak guna table pun boleh. Nanti dalam exam pilih satu je. Jangan rajin sangat pula. Kalau nak guna table je. So ambil bacaan 5 tolak bacaan 6. Okey, nanti akan dapat jawapan yang sama. Kalau lari pun lari sikit lah. Mungkin 0.0915, 0.0917. Itu boleh. Yang salah tu kalau 0.0930. Itu memang salah. Lari sangat. Okey tak? Okey, saya teruskan yang C. Okey, untuk yang C, at least. Probability at least 3. Okey, yang ini saya galakkan guna table je. Terus dapat jawapan. Guna table je. Kalau kita nak senaraikan banyak ni. 3 boleh 4, 5, 6, 7 sampailah infinity. Kalau nak guna formula, ambil lawan dia. 1 minus. Kalau nak guna formula. Saya galakkan jangan buang masa. Guna table je. Itu soalan ni. Ni kepada yang berminat sangat dengan formula. Pastikan ambil nilai probability. Ni soalan. Kamu ambil lawan dia. Less than 3. Kemudian gunakan probability. Senaraikan nombor dia. X sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 2. Ini siapa yang berminat menggunakan formula. Okey. Jadi jangan ambil daripada punca soalan. Kalau punca soalan lagi banyak nak guna formula. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai infinity. Okey. Okey, kemudian kita ada lagi soalan D. Das. Soalan D.
Ini dia menggunakan range yang sama. So tak ada masalah kan. Yang ini terus less than 4. Less than 4. Dalam table tak boleh baca ni. Kita mesti ambil 1 minus. Less than, opposite dia, more than. Not equal, equal. Okay, jadi yang ni terus baca daripada table. Ni terus baca daripada table. So, saya bagi jawapannya. 0.0424. Kemudian E. Okey. Kalau kita baca perkataan ni, between 3 and 5 calls. Ni between ya. Kalau between, kita akan gunakan simbol dia. X between 3 and 5. Itu kalau kita jumpa perkataan between. Tetapi, kita kena hati-hati. Kadang-kadang soalan, memang dia sebut between, tapi dia ada tambah sikit. Hujung sekali. Inklusif. Bila ada perkataan ni, maka kita kena ubah sikit. Pastikan mesti ada sama dengan. Asalnya perkataan between tak ada sama dengan. Asalnya. Tapi kita kena lihat ayat dia. Ada tak disebut inklusif? Kalau sebut inklusif, baru kita letak sama dengan. Kalau setakat between je, dia memang tak ada sama dengan. So hati-hati ya, dalam deskrip ni, sama dengan, ada tak ada tu berbeza jawapan. Okey? Jadi untuk kat sini mesti termasuk. Okey, jadi kita gunalah kaedah tadi. Kalau ikutkan syarat, nak guna table tu boleh. Tapi pastikan yang ada sama dengan je. Yang ada sama, yang lebih besar je. Yang kita letak sama dengan. So yang ni saya boleh kekalkan. Tapi yang sebelah kanan pastikan jangan ada sama dengan. Nombor apa yang sesuai ni? Ambil 4, 5, 6. Supaya masuk yang sama. 6 lah. Sebab kalau saya cek ini, maksimum 5. Ini pun maksimum 5. Kemudian barulah kita ambil kiri tolak kanan. Maksud dia daripada table, baca lebih besar daripada 3 dan tolak dengan lebih besar daripada 6. Ini nanti kamu kira ni 0.1775. Soalan yang ke-9 ni, ini bentuk soalan exam di mana range tu akan diubah. Okey, yang pertama, ingat dalam soalan exam nanti, Poisson ni mesti disebut dalam soalan. Kalau tak disebut, kita akan refer kepada mean. Kita akan refer kepada mean. Kadang-kadang soalan dia tak sebut mean, dia akan guna rate. Maksud dia, kita akan ambil lambda equals to 2.5, tetapi kita kena letak in bracket tu per month. Ini untuk 1 month. Okay. Bila kita letak lambda, pastikan in bracket tu letak dia punya range dia. Sebab kita kena bersedia dengan soalan. Kadang-kadang soalan dia ubah. Bukannya 1 bulan. Mungkin 2 bulan. 3 bulan. Nanti lambda tu akan berbeza. Okey. Contoh macam soalan ni lah. Okey. Yang ni okey. Yang pertama ni biasanya memang akan ikut soalan. In a particular month. Maksud dia dalam 1 bulan. Maksud dia kita boleh gunakan lambda yang sama. Jadi untuk soalan A ni, saya tulis X distribute by Poisson. Lambda dia sama, 2.5. Okay. So barulah kita jawab soalan. Probability more than 3 breakdowns. Okay. Lebih besar daripada 3. Okay. Cuba kita tengok dalam table. Ada tak nilai lambda 2.5? Kalau tak ada, kita kena guna formula. Muka surat berapa? Ni nanti dalam exam buku ni tak payah bawa diberi dalam exam. Okey, lambda 2.5. Kamu cari 2.5 muka surat, mungkin muka surat 12. Yes, 2.5. Surat 12. Okey, kemudian jangan baca 3. Kena baca lebih besar dan sama dengan 4. Saya betulkan balik. Ini 24, 24.
Okey tak? Maksudnya lambda tak berubah sebab dia bincang 1 bulan. Yang kedua, tadi kita dah tahu dah tadi lambda tu adalah 2.5 untuk 1 month. Okey, settle. Sekarang ni untuk soalan yang kedua ni, dia punya interval dia adalah 3 month period. 3 month. Maksud dia lambda dia jangan baca 2.5. Kena baca yang baru. Okay, so for 3 month, kita kena ubah. Lambda tu adalah 2.5 darab dengan 3. Maksud dia lambda yang baru mesti gunakan 7.5. Untuk soalan B ni. Jadi dalam exam nanti kena hati-hati. Poisson dia akan ubah interval ni. So kena hati-hati. Jadi barulah kita jawab soalan probability less than 10. Kemudian saya akan ambil 1 minus probability more than or equals to 10. Okey. Jadi kita akan ambil 1 tolak. Kamu cari lambda yang baru. Jangan lambda 7.5. 2.5. 7.5. Kamu cari 7.5, 7.5, 7.5. Mungkin muka surat 14. Muka surat 14. Cari nilai 10. Yes, 0.2236. 0.2236. Betul tak? 7764 jawapan dia. Okey, yang C, ingat tadi saya tulis balik, lambda kita asalnya 2.5 in bracket for 1 month. Untuk yang C ni, saya tak pasal ubah sebab lambda dia dah jadi 2 bulan. So, 2 months. Lambda dah jadi 2.5. Darabkan dengan 2. Maksud dia lambda yang baru tu baca 5. Jangan baca 2.5. Z3 ni maksud dia X equals to 3. Okay. Yang ni nak guna table boleh, nak guna formula boleh. Kalau nak guna table, baca lebih besar daripada 3, tolak dengan nombor sebelah kanan. Okey, cari lambda 5. Muka surat 13. Yes. Muka surat 13. Cari lambda 5. Kemudian ambil bacaan 3. 0.apa? 8753. 0.8753. Kemudian ambil bacaan 4 pula. 0.7350. 350. Ini sepatutnya 0.14. Betul tak? Okey, soalan 10. Okey, yang pertama kita lihat soalan ni mesti dinyatakan Poisson distribution. Okey, itu yang pertama. Kemudian bila Poisson distribution, kita mesti dapatkan maklumat mean. Okay. Kadang-kadang soalan dia akan menggunakan istilah average. Average ataupun average rate. Okay. Ini maksud dia merujuk kepada lambda dia adalah sama dengan 30. Okay. Maknanya average rate of 30 per hour. Jadi bila kita ambil nilai mean lambda 30, dia pastikan bersama dengan interval dia untuk per hour. Jadi kita kena buat dalam bracket. Sebab kemungkinan soalan tu dia akan ubah. Dia akan ubah. Maksud dia setiap soalan tu tak semestinya kita akan menggunakan lambda yang sama, sentiasa nilai dia 30. Dia akan berubah-ubah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi soalan dia adalah find the probability that no cars arrive during a particular 5 minutes interval. Okey, jadi sekarang ni kita nak menjawab soalan ni tapi dia punya interval tu telah diubah kepada 5 minit. Jadi lambda tu akan berubah. Jadi kalau 5 minit maksud dia kita perlu mulakan dengan lambda yang baru, iaitu lambda untuk 5 minit. Kalau untuk 5 minit, kalau untuk 5 minit maksud dia 60 minit tu adalah untuk 30. Okay. Jadi kalau kita nak 5 minit, so kita akan ambil 5 perdekan dengan 60 darabkan dengan lambda yang asal. Okay. Ni kalau kita kira ni, maka
Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. So kita nak mencari probability no cars arrive during a particular 5 minutes. Maksud dia 0 lah ni. Okey, yang ini sama ada kita nak gunakan table ataupun kita nak gunakan formula pun boleh. So mana-mana kita boleh gunakan. Katakan saya nak guna formula lah. So formula kita adalah exponent to the power of negative lambda kemudian multiply by lambda to the power of x divided by 0 factorial. Divided by x factorial. So kita akan dapat nilai dia 0.0820 ataupun 21. Ikut mana yang sesuai. Okey. Jadi kalau kita nak gunakan table, kita boleh gunakan nilai 0, cari lambda 2.5, ambil nilai 0, subtract to nilai 1. Kita akan dapat jawapan yang hampir sama dengan 0.0821. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B, lambda dia adalah untuk kita lihat kat sini masih gunakan 5 minit ya. Sedangkan kita punya lambda asal kita adalah lambda nilai dia adalah 30 untuk 1 hour ataupun kita boleh gunakan 60 minutes. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan lambda yang baru, kita mesti ambil 5 daripada 60 darabkan dengan 30. So kita masih menggunakan lambda 2.5. Okey, lambda 2.5. Okey, kemudian soalan kita adalah find the probability that more than 3 cars arrive in a 5 minute. Maksudnya dalam masa 5 minit kereta itu akan sampai. Okey, tapi kita menggunakan more than. Okey, yang ini lebih sesuai kita menggunakan table. Okey, kalau kita nak gunakan table, kita refer kepada lambda 2.5, kita cari nilai. Jangan ambil nilai 3. Kita mesti tukar dulu kepada nilai 4. Sebab dalam table dia hanya baca lebih besar dan sama dengan. Okey. Jadi kalau kita refer table, kita akan dapat nilai 0.2424. Okey, seterusnya soalan C pula. Okey, soalan C. Sebelum kita jawab soalan, kita lihat lambda ni adakah kita kekalkan 30 ataupun kita kena ubah. Saya tulis sekali lagi, lambda 30 ni untuk 60 minit. Jadi setiap kali kita tulis lambda, pastikan mesti dalam interval. Nyatakan interval dia. So untuk soalan C ni, interval yang kita bincangkan adalah 15 minit. For 15 minit, maka lambda tu kita akan ambil 15 daripada 60 sebab asal dia 60 darabkan dengan 30. Okey. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 7.5. So 15 per 60. Okey, darabkan dengan 30. So kita akan dapat 7.5. 7.5. Kemudian barulah kita jawab soalan. Kita nak mencari probability more than 5 cars arrive. Okey. Okey, kita teruskan. Kemudian kita jawab soalan. Kita nak mencari probability more than 5. More than 5 car. Okey, sekarang ni kita boleh ambil, kita boleh lebih sesuai guna table sebab bila kita nak guna formula dia akan jadi banyak sangat nilai dia. Bermula dengan 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi lebih sesuai kita gunakan table, refer kepada lambda 7.5. So kita akan ambil nilai bacaan 6. Okey. So kita akan dapat 0.7586. Okey. Kemudian kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D. Okey. Soalan D, kita lihat dia punya interval dia in a period of half an hour. Maksud dia dalam masa 30 minit. Tadi kita rujuk tadi, lambda tadi adalah nilai dia 30 for 1 hour. Okey.
Sekarang ni setengah jam je. Jadi kita boleh rujuk kepada for half an hour. Maka lambda kita akan gunakan 1/2 daripada 30. Maka kita akan gunakan bacaan 15. Okey. 15. Okey, kemudian katakan saya ambil soalan dia adalah find the probability that dia nak 10K. Okey, so kita akan ambil X sama dengan 10. Yang ini sama ada nak gunakan table ataupun nak gunakan formula. Mana-mana boleh. Kalau kita gunakan formula, kita boleh guna sebab dia sama dengan. So, exponent to the power of -15. Kemudian 15 to the power of 10 divided by 10 factorial. Okay. So, kita akan dapat nilai dia hampir lebih kurang 0.0486. Kalau kita nak menggunakan table, okay, kalau kita nak menggunakan table, so kita boleh gunakan table bacaan probability X more than 10 subtract to probability more than 11. Okay. So nanti kita akan dapat jawapan dia hampir sama. Okay. Dan kita lihat soalan E pula. Okay, soalan E. Kita lihat kita punya interval kita berubah lagi. Daripada lambda sama dengan 30 untuk 60 minutes. Okay. Sekarang ni kita punya interval kita berubah. Dia dah menjadi 10 minutes. Okay, 10 minutes. Okay, jadi lambda kita yang baru adalah kita akan ambil 10 minit perkan dengan 60 darabkan dengan 30. Okay, so kita akan dapat lambda yang baru adalah lambda yang baru sama dengan 5. Okay, sama dengan 5. 1/6 darab 30. So kita akan dapat 5. 5. Kemudian kita nak mencari probability less than 3. Okay, untuk dekat sini kalau kita nak gunakan formula kita senaraikanlah 0, 1 and 2. So 3 kali kita akan gunakan formula. Kalau nak gunakan table kita gunakan 1 minus probability X. Bila kita gunakan 1 minus maka pastikan yang ini mesti ubah termasuk simbol sama dengan. So kita akan dapat X more than or equals to 3. Okay. So yang ni kita rujuk pada table dan jawapan akhir nanti kita akan dapat 0.1247.